Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita dapat berjumpa balik dalam video mengajar tahun 5. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita baca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni Ustaz akan mengajar kamu tentang pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua mungkin kamu pernah belajar. Ustaz ulang balik supaya kau buat ingatan. Okey, pelajaran kedua ni mengenai pelajaran kedua, kata yang menggunakan imbuhan I. Kata imbuhan menggunakan I. Okey, ada dalam buku muka surat Okey, 23. Okey, muka surat 23. Okey, yang tak ada buku, tak apa. Nanti Ustaz akan bagi link dekat WhatsApp, nanti ada buku salinan dalam PDF. Okey. Apa ni kata imbuhan I ni? Okey, imbuhan akhir dengan I. Okey, contoh perkataan dia. Baca tu, kotak warna biru. Kita perkataan kotak warna biru. Hiasi dan ubati. Okay, hiasi dan ubati. Dan warna oranye pula rasai dan rindui. Okay, maksud di sini, tengok huruf I pada huruf dia ada huruf ya. Ya, dan I juga ada hamzah. Hamzah ya. Hamzah ya bunyi apa? Bunyi I juga. Ya bunyi I. Hamzah ya pun bunyi I. Okay, dalam buku ada muka surat 23 dan banyak lagi contoh lain. Okay, seterusnya kita tengok unit pertama. Unit pertama ni mengenai mengeja kata menggunakan imbuhan I dengan huruf ya sahaja. Okay, ya sahaja, tak ada hamzah. Okay, ya sahaja ni macam mana? Kaedah dia senang je. Imbuhan I pada akhir kata pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Ingat tak suku kata tertutup macam mana? Ingat? Ingat kan? Hendaklah dieja dengan huruf ya sahaja, tak ada hamzah. Okay, ini I sama dengan huruf ya je, tak ada hamzah. I itu adalah, okay, tengok kata dasar dia adalah balut. Ba alif ba lam waw ta lut. Balut. Okay, ingat tak? Tengok key di situ, berakhir dengan suku kata tertutup. Kata kunci tu berakhir dengan suku kata tertutup. Okay, maksudnya apabila tengok perkataan balut. Perkataan balut ada berapa bunyi? 2 bunyi. Berapa suku kata? 2 suku kata. Pertama bunyi suku kata ba, kedua suku kata lut. Okey, suku kata terakhir mestilah tertutup. Barulah kita pakai ya sahaja, tak ada hamzah. Okey, ingat? Senang je. Okey, balut. Balut, jadi balut ni akhir dia adalah huruf ta. Huruf ta. Lut tu, lut. Okay, apakah huruf terakhir? Ada huruf ta. Ta adalah huruf vokal atau huruf konsonan. Kalau huruf vokal, maksudnya dia suku kata terbuka. Tapi kalau akhir konsonan, dia adalah huruf suku kata tertutup. Okay, jadi akhir adalah huruf ta, tertutuplah lut tu. Jadi kalau tertutup, makanya kita hanya nak tambahkan I, hanya pakai ya sahaja. Baluti. Eja baluti sama ba alif ba lam waw tayati. Baluti. Okey. Basuh bersama. Basah. Okey, membasahi. Hanya tambah ya sahaja. Senang je. I tambah ya, tak perlu tambah hamzah. Hamzah hanya untuk, okey, nanti saya akan cerita. Okey, kita cuba mengeja. Ingat tak kaedah yang lepas ada ajar 4 kaedah? Kenal pasti suku kata, potong huruf, padanan huruf dan sambungkan huruf. Siapa ada ikut kalau Ustaz melepas, dia tahu. Okey, pertama, suku kata pertama, kita perlu kaedah yang pertama. Perkataan dimarahi. Okey, dimarahi. Perkataan dimarahi. Okey, suku kata kaedah pertama, kenal pasti suku kata. Okey, tengok. Sini saya nak bagi contoh dah. Di. Pertama suku kata di. Kedua ma. Ketiga rah. Keempat i. Ada 4 suku kata sahaja.
Okay, kamu perlu bahagikan. Sebelum ni dalam video sebelum ni ada tunjukkan bahagi garis supaya kamu tahu itu adalah suku kata dia. Okay, dimarahi. Okay, dah kelaskan dia. Kalau ustaz kelaskan ke warna hijau, biru, kuning dan oren. Okay, dah bahagikan dia. Kenal pasti suku kata. Kedua kaedah ia potong huruf vokal yang tidak perlu. Okay, contoh di sini. Huruf apa? Huruf I. I kena potong ke? Okay, D dalam Jawi perlu dieja dengan huruf dal sahaja. Sebab dia adalah, siapa ingat? Dia adalah ejaan Jawi lama ataupun ejaan tradisi ataupun ejaan tradisional. Contohlah. Okay, D dalam Jawi hanya tulis dal sahaja. Okay, ma. Apa lagi perlu huruf? Ma kena potong tak? Tengok akhir huruf A. A adalah suku kata terbuka. Terbuka tidak perlu buang alif tu. A tak perlu buang. Okay, tengok warna kuning. Perkataan rah. Akhir dengan huruf apa? Huruf. Tengok atas tu, sebab apa Ustaz tulis KV. Ada A tak salah. KV tu. Tengok akhir adalah K. K tu maksud consonant. A tu adalah vokal. Ini satunya ni. Kalau tak tahu juga, tak bezakan lagi suku kata tutup terbuka, masuk A1 balik, boleh? Okey, rah. Okey, rah. Siapa A kena potong? Sebab dia huruf suku kata tertutup. Sebab akhir dia adalah huruf konsonan, huruf H. Okey, I. Okey, dah kenal pasti huruf apa yang kena buang, ya, huruf I dan huruf A. I itu sebab dia huruf tradisi, dan A di tengah apa, A kena potong sebab dia suku kata tertutup. Okay, jadi kita potong kan. Okey, dah potong. Kaedah ketiga, padanan huruf. Okey, D, dal huruf dia. D huruf dia dal, D. Dal bunyi dia D. Okey, mim, M sama dengan huruf mim. A sama dengan huruf alif, R dengan huruf ra. A tak payah kena potong. H sama dengan huruf ha, dan I sama huruf ya. Okey, keempat, sambungkan huruf dal, tak boleh sambung dengan mim. Dal seorang, mim dengan alif, ra seorang, ha, ya, hi. Dimarahi. Boleh? Senang kaedah ni. Okey, habis untuk kaedah pertama. Ingat, huruf I apabila tertutup, maka akhir dia adalah huruf ya sahaja, tidak perlu hamzah. Okey, sekarang tambah huruf hamzah. Mengeja menggunakan imbuhan I dengan huruf hamzah ya. Hamzah ya. Maksud di sini hamzah ni dia sebab apa? Nak membezakan huruf diftong. Apa tadi huruf diftong? Pernah ajar sebelum ni. Okey, unit kedua, mengeja kata menggunakan imbuhan I dan huruf I. I di sini ada dipadankan dengan huruf hamzah dan ya. Hamzah dan ya. Bila perlunya? Apabila akhir dia adalah huruf kata terbuka, iaitu huruf alif dan huruf waw. Ada dua tu. Okey, tengok kaedah je. Dalam kaedah pun ada dua juga. Kaedah pertama, imbuhan I pada kata dasar yang berakhir dengan kata terbuka yang menggunakan vokal alif dan waw. Okey, senang je. Tengok perkataan bantu. Okey, akhir dia adalah suku kata terbuka. Kalau terbuka, huruf apa? Huruf vokal kan? Mestilah huruf vokal. Huruf waw warna merah tu. Bantu. Banun, bantawau, tu bantu. Apabila dah dimasuki, dia telah dimasuk dengan imbuhan I di akhir, dibantui. Okey, ejanya dal di, banun, bantawau, tu, hamzah, ya, I, dibantui. Okey, ingat, apabila kamu sendiri perlu ingat ni je. Dalam kaedah ni kamu perlu ingat, kamu kena pasti hanya ingat suku kata terakhir. Tengok suku kata terakhir. Kalau suku kata terakhir tu adalah huruf vokal, maka dia terbuka. Kalau terbuka, hanya tambah hamzah dan ya. Kalau akhir dia adalah huruf konsonan, huruf selain huruf vokal. Huruf vokal. Selain huruf vokal apa? Selain huruf vokal lah. Huruf vokal Jawa ada 3 je. Alif, waw, ya. Selain huruf alif, waw, ya, selain A, B, C, A, I, O, U, maka dia adalah tertutup. Jadi kalau tertutup hanya ya sahaja. Kalau vokal, hamzah, ya. Jelas? Senang kan? Okey. Cuba kita mengeja dulu. Okey.
Seterusnya Ustaz ambil perkataan meragui. Okey, kaedah pertama kena pasti. Pertama suku kata me, kedua ra, ketiga gu, keempat i. Meragui. Okey, perkataan pertama, suku kata pertama. Dan kaedah kedua, okey, potong huruf. Okey, kenapa huruf apa kena potong? Huruf i. Kenapa i pula? Itu i apa? Siapa tahu? I pepet. Kalau i taling bunyi dia meh. Kalau bunyi dia me, udah pepet. Kalau meh bunyi dia taling. Okey. Tadi bunyi dia me kena potong pepet. Okey. Meragui. Huruf me potong. Okey, senang ya. Tu dah potong, dah kenal. Lepas tu dah potong satu je huruf potong. Betul ketiga, padanan huruf me, mim, hanya m sama huruf mim. R, ra, a sama juga ga semua. Okey, tetapi huruf I, ingat ya, huruf I apabila huruf akhir dia adalah huruf vokal, iaitu huruf waw kan, ga, waw, gu. Okey, huruf waw, makanya kamu perlu tambah hamzah ya. Hamzah ya. Okey, hamzah di sini bukannya hamzah di bawah tau, di hamzah 3/4. Ingat tak 3/4? Ustaz Hajar ada 5 huruf lepas. Tahu lepas ajar hamzah kat mana? Bawah alif, atas alif, 3/4 sejajar dan ada rumah kan. Kita pakai 3/4 yang itu. Tengok elok. Okey, sama meragui. Okey, boleh? Okey, jelas. Okey, seterusnya unit kedua. Sama juga dalam pakai hamzah ya juga. Pakai hamzah ya juga. Okey, tetapi di sini ingat tak? Ustaz pernah ajar sebelum ni. Perkataan apabila akhir dia huruf cik jam. Siapa tahu cik jam? Huruf cik jam, siapa tahu? Betapa ganasnya cik jam. Bata, pa, ga, nun, sin, jim, alif, ya, mim. Okey. Huruf cik jam apabila akhir dia huruf pola AA, sepatutnya eja raja, ra alif ra, jim alif ra, jim alif ja, raja kan, tetapi kena buang kan. Ingat tak kaedah lama tu? Okey, tak ingat, masuk aja 3 balik. Ni silibus saja 3. Okey, raja. Raja, masuk raja tu sepatutnya tak ada alif. Sepatutnya ada alif tapi kena potong sebab dia suku kata pola AA dan huruf cik jam. Siapa tak ingat nanti jumpa ustaz. Saya ajar balik huruf cik jam ni. Okey, imbuhan I pada kata dasar yang berakhir dengan sukata terbuka. Ingat terbuka juga yang menggunakan vokal A, tetapi vokal A itu tidak ditulis dengan huruf alif. Tetapi di sini apabila kita tak tulis, maka apabila ada imbuhan I di akhir, dia ada balik pula dah. Macam tu. Apabila dia huruf cik jam ni, apabila dia ada imbuhan di akhir, kena ada alifnya balik. Kena wujudkan balik alif tu. Kena hidupkan balik alif tu. Okey, raja. Sepatutnya raja, ra alif ra jim ja sahaja, tetapi ada tambah imbuhan I di akhir, maka kena tambah alif juga. Ra alif ra, jim alif ja, hamzah ya i, rajai. Boleh? Nama pun sama, sepatut nama tak ada alif, tetapi apabila nak tambah imbuhan I di akhir, imbuhan i, maka kena tambah alif juga, dan tambah hamzah dan tambah ya. Dinamai. Dal de, nun alif na, mim alif ma, hamzah ya i, dinamai. Jelas? Okay, cuba kita tengok. Kita cuba mengeja. Kenal pasti huruf sukata. Okay, perkataan Ustaz bagi disukai. Pertama, sukata di. Kedua, su. Tiga, ka. Empat, i. Disukai. Sepatut eja suka hanyalah kata dasar adalah suka. Sepatutnya suka sin, waw, su, kaf, ka, suka. Okey. Tetapi di sini kena tambah alif dan tambah hamzah dan tambah ya. Okey. Disuka, hanya tambah alif, tambah hamzah, tambah ya. Kalau apabila dia huruf cik jam ataupun huruf ni tak bukan cik jam ni, ini adalah huruf hukum ga dan hukum kaf. Dia 3 punya. Bila tak ulang balik lah. Okey, itu saja pelajaran kita hari ini. Ustaz, kau faham? Kalau tak faham, bertanya Ustaz dalam PM Ustaz ke, nombor Ustaz bagi dalam WhatsApp. Okey, dan Ustaz ada pesertakan sedikit tentang sedikit
latihan, minta kamu boleh buat. Dan sebarang masalah, pertanyaan, boleh tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.